Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Amira binti Ramli, nombor student EN01082228, dan tajuk ini saya akan membentangkan tentang Ummah Pertengahan Terbaik. Apa yang dimaksudkan dengan pertengahan? Cuba kita rujuk Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rusulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maksud ummah pertengahan terbaik iaitu umat yang adil yang sentiasa memiliki dan melaksanakan kesederhanaan dalam setiap aspek. Ringkasnya, tidak keterlaluan dalam semua hal, berlandaskan kesederhanaan dan tidak berlebihan. Contoh, kesederhanaan Rasulullah SAW lakukan aktiviti harian untuk keperluan hidup di dunia, menjalani kehidupan seperti manusia biasa, melakukan dan melaksanakan ibadah. Ummah terbaik atau khairat ummah iaitu umat yang melaksanakan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah, bukan sahaja aspek ibadah, malah semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Firman, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada yang mungkar, serta kamu pula beriman kepada Allah. Ali Imran ayat 110. Seterusnya, ciri-ciri umat terbaik: menyeru orang lain melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran, berdakwah kepada manusia supaya mentaati Allah dan menjadikan Islam sebagai cara hidup, mengesakan Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik, beramal soleh dan berakhlak mulia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan demikianlah kami jadikan kamu satu umat pertengahan, pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia, dan Rasulullah pula akan menjadi saksi kebenaran perbuatan kamu. Al-Baqarah ayat 143. Ummatan wasatan iaitu umat seimbang atau pertengahan di mana mereka umat terpilih dan adil. Rasulullah mendidik umat supaya bersifat tenang dan berlemah lembut dalam setiap keadaan dan elakkan daripada bersikap keras hati atau kekerasan, kerana ianya akan memberi imej buruk kepada Islam dan umatnya. Di sini kita dapat melihat perkataan wasat mempunyai makna yang banyak, di antaranya ialah: satu, bahagian yang paling mulia atau paling baik dan paling aman. Bermaksud, bahagian tengah daripada segala sesuatu adalah bahagian yang paling mulia atau paling baik dan paling aman, kerana terkawal oleh yang berada di sekelilingnya. Dan bahagian tengah juga merupakan pusat kekuatan pemimpin. Sesuatu kaum sentiasa di tengah-tengah dan para pengikutnya di sekelilingnya. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah daripadanya. Seterusnya adalah adil, iaitu tidak memihak kepada salah seorang dari mereka yang sedang berselisih, hanya berpegang atau memihak kepada kebenaran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya, telah berkata orang yang paling adil di antara mereka, bukanlah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Al-Qalam 68:28. Seterusnya ialah sederhana atau seimbang antara dua sifat atau sikap yang melampau, iaitu tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lembut, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kerekut, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan, tidak terlalu mementingkan material sehingga mengabaikan masalah kerohanian Ayat sekali ialah jalan yang lurus, iaitu jalan yang tidak menyimpang atau menyeleweng. Garis yang paling tengah dari garis-garis yang menghubungkan dua titik adalah garis yang paling lurus dan merupakan juga garis yang paling pendek dan paling singkat. Maka, jalan yang lurus bererti jalan yang tidak menyimpang atau menyeleweng. Antara beberapa contoh kesederhanaan Islam. Sebagai contoh ialah akidah. Islam berada di tengah-tengah antara akidah komunisme yang tidak percaya kepada adanya Tuhan dan akidah yang percaya kepada banyak Tuhan. Dalam Islam, konsep ketuhanan adalah berdasarkan ketauhidan, iaitu Tuhan yang Maha Esa.
Kedua, ibadah. Islam berada di tengah-tengah antara kumpulan yang hidup mereka hanya untuk beribadah di rumah-rumah ibadah dan kumpulan yang hidup mengejar keduniaan tanpa ikatan langsung dengan ibadah. Islam mengajar umatnya agar sentiasa beribadah dan juga mengajar mereka supaya jangan lupa habuan mereka di dunia. Yang ketiga ialah halal haram. Islam berada di tengah-tengah golongan yang mengharamkan semua benda kecuali sedikit sahaja dan golongan yang menghalalkan semua perkara. Keempat, perkahwinan. Islam berada di tengah-tengah antara golongan yang mengharamkan kepada mereka perkahwinan dan golongan yang bebas berkahwin sebanyak mana yang mereka inginkan. Yang terakhir ialah pemilikan harta. Islam berada di tengah-tengah antara golongan komunis yang tidak membenarkan rakyat memiliki harta dan golongan kapitalis yang bebas memiliki harta sebanyak mana yang mereka mahu dengan apa cara sekalipun walaupun melalui penindasan. Sampai di sini sahaja huraian daripada saya tentang tajuk ini. Saya ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dalam video ini. Terima kasih dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.